Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita dah masuk kepada hadis yang ke-108 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insya-Allah kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firash Rabi'ah bin Ka'b al-Asli Alami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra zalika qultu huwa zaka qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujudi. Hadis ini tuan-tuan daripada Abu Firash Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia hadis ni daripada satu orang sahabat yang diberi gelaran Abu Firash. Di ujung tu disebut khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah. Maknanya bukan senang-senang orang yang mana dapat gelaran ini. Antaranya Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ni Abu Firash. Maknanya dia ni special. Sahabat-sahabat yang dapat gelaran ni special, istimewa. Boleh dikatakan yang banyak ceritakan benda yang rapat dengan Rasulullah ni terutama ummahatul mukminin lah, para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para sahabat. Dan sahabat yang paling rapat, sahabat yang masuk rumah Rasulullah, boleh masuk keluar masuk kerana diizin, kerana dibenarkan, kerana mereka ni pembantu Nabi, menguruskan hal ehwal, angkat air, segala apa benda, segala sediakan air wuduk Rasulullah. Maknanya special. Ini dia kata apa? Ia adalah daripada golongan fakir, penghuni serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakirlah yang duduk di masjid ni orang panggil ahli suffah. Ahli suffah ni kalau di Madinah tu dia memang tak ada rumah. Duduk di masjid, makan dihantar, kadang dipanggil untuk makan. Ini ahli suffah, termasuk Abu Hurairah, tapi alim. Mereka duduk sini mentelaah, belajar segala bagai. Dia cerita, Abu Firas ni cerita, aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kata abi tu ni aku tidur, aku bermalam di rumah Nabi. Bukan senang tuan-tuan, bermalam di rumah Nabi dengan izin Nabi sebab nak membantu keluarga Nabi. Special lah tu kata-kata. Dia kata aku bermalam, aku tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawakan air untuk baginda berwuduk dan keperluannya yang lain. Apa saja keperluan Rasulullah dia akan settle, dia akan bawa air untuk wuduk, untuk apa-apa Rasulullah dia tunggu je, dia akan sediakan. Yang ni Abu Firash. Orang lain tu, kalau sahabat lain kalau bersama dengan Rasulullah sampai akhir malam hari lepas Isya, bila bersurai lah. Tapi Abu Firash ni special, dia bermalam di rumah Nabi. Dia sendiri cerita, maknanya sentiasa boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salni. Rasulullah bila nampak satu orang ni khidmat dia tinggi, rajin bantu Rasulullah tanyalah, salni, mintalah wahai Abu Firash, kamu nak apa kamu minta, offer. Aku menjawab,
aku minta jadi pengiring engkau ke dalam syurga. Dia tak minta lain, dia kata as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya aku ni ya Rasulullah menjadi pengiring kamu di syurga. Itu. Padahal dia orang miskin, dia orang susah. Sebab tu duduk di serambi Madinah, di gelar ahli sufah. Dia tak minta lah nak kaya kan, nak itu nak ni, tidak. Dia minta ya Rasulullah, aku mohon supaya aku ni mengiringimu di syurga nanti. Au ghairu zalika, kata Nabi sabda baginda, selain daripada itu, maknanya Nabi tanya lagi, selain daripada nak masuk syurga mengiringi Nabi itu, apa lagi nak? Tak lagi. Mula-mula dia terbayang nak minta tu, nak minta inilah, dia kata cukup yang tu je. Kalau kita surat penuh 1, 2, 3, 4, 5 lagi tak penuh kertas tu. Kalau begitu tak apalah dah. Dia kata, kalau kata Rasulullah, kalau begitu nak minta masuk syurga, qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu tolonglah aku dengan memaksa dirimu, dengan menyuruh dirimu sendiri dengan memperbanyakkan sujud. Nak masuk syurga bukan boleh recommend tak terus masuk gitu aja. Kamu tolong diri kamu, untuk aku tolong diri kamu dengan kamu sendiri bikasratis sujud, perbanyakkan sujud. Maknanya perbanyakkan ibadah, terutama solat lah. Yang fardu itu wajib, ni yang sunat-sunat ni bikasratis sujud, perbanyakkan solat. Solat sunat apa pun, qabliyah ke ba'diyah ke apa-apa solat lah, banyakkan sujud. Bukan sujud banyak kali, banyakkan sujud ni banyak solat lah. Itu Allahu akbar tuan-tuan. Dia minta yang tu saja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika bikasratis sujudi fa innaka lan tasjudallah bisajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ata. Daripada Abu Abdullah yang dikenali juga dengan Abdurrahman Sauban radhiyallahu anhu, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat ni dia kata, aku dengar, sami'tu. Rasulullah bersabda, perbanyakkanlah sujud, yakni banyaklah solat. Sesungguhnya sekali-kali tidaklah engkau sujud kerana Allah, jika sujud kerana Allah satu sujud pun, kecuali Allah mengangkatnya dengannya satu darjat. Satu kita sujud, Allah angkat satu darjat. Dan dihapuskan dengan satu dosa. Satu sujud belum kira 2 sujud, 4 sujud, 5 sujud. Kalau orang baru sujud berrakaat-rakaat dia semayang, inilah kurniaan Allah kepada orang yang banyak sujud, yakni banyak solat. Diangkat satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Darajat ni darajatun indallah. Rupa mana, macam mana kita pun tak tahu darjat. Jangan dipertikah, jangan ditanya. Itu. Dan sabda Rasulullah SAW, an Abi Safwan Abdullah bin Bishri al-Aslami radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Basri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ini bab umur daripada Abu Safwan, iaitu Abdullah bin Basri al-Aslami radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, kita lindah manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Yang ni Nabi sebut dalam Rawahu Tirmizi, wa qala hadithun hasan. Semua orang minta nak umur panjang tuan-tuan, tak ada orang minta nak umur pendek. Pernah dengar imam lepas maghrib, ya Allah pendekkanlah kami umur kami, ya Allah, pernah dengar? Tak ada. Kalau dia minta imam nak umur pendek umur kamu seorang, sudahlah kami nak panjang.
Kalau orang sambut hari jadi ke pakai moga panjang umur, kita kata. Pernah kata harap-harap pendek umur kamu? Tak ada. Ziarah orang sakit pun dia ngap, nak padam dah, nak jalan dah. Kita tak kata cepatlah mati, moga pendek umur kamu. Tak ada. Kita sebut moga panjang umur lagi umur kamu. Ini. Semua orang suka yang ni. Kalau dia dapat WhatsApp atau moga tuan panjang umur, moga rezeki, ui cukup seronok. Macam mana tiba-tiba moga tuan pendek umur? Tak tidur, kita cari balik siapa orang tu. Baik tak payah ucap pun tak apa. Lumrah manusia nakkan umur panjang. Maka sebab tu umur panjang jangan diminta umur panjang saja, minta umur panjang dan dalam ketaatan. Sebab Nabi sebut khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik iaitu manusia, orang yang panjang umurnya wa hasuna amaluhu, elok amalannya. Sonok kita tengok umur 80, 90 tapi kerja kebajikan dia buat. Benda kewajipan dia taat. Kita rasa macam satu benda yang amat menggembirakan, amat sonok sekali. Kerana tu kita minta supaya panjang umur. Diajarkan kepada kita ni doa panjang umur. Nabi Rasulullah sebut kata apa? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyakkanlah harta, perbanyakkanlah anak beranak, anak yang soleh. Dan tiap apa yang Allah berikan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita, wa barik li fima a'taitani, bagi keberkatan. Allah bagi rezeki yang berkat. Allah bagi nyawa yang umur yang bermanfaat. Umur yang baik. Bagi apa lagi? Bagi makanan yang jadi rezeki yang baik, halalan thayyibah. Ilmu yang kita tuntut, kita cari ini, ilmu yang memberi manfaat. Kalau ilmu yang tak beri manfaat ni tak guna, tak jadi. Rugi lah. Barangkali dia tak beramal dengan ilmu tu. Tak memberi manfaat kepada dia. Sebab tu ilmu ni kena mohon, Allah marzuqni ilman nafi'ah. Rezekikanlah kami ini ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ni maknanya Tuhan yang tuntut ilmu tu dia dapat daripada hasil dia tuntut ilmu. Seronok. Boleh bimbing dia yang mana baik, yang mana tak baik, yang mana betul, yang mana tak betul. Itu. Itu tuntut ilmu. Dan nak dapat ilmu ni al-ilmu bi ta'allumi. Ilmu itu dengan mengaji, dengan belajar. Ilmu dia tak golek datang saja tiba-tiba faham padahal duduk saja. Seronok duduk di rumah boleh faham. Bita'allumi, dia kena usaha, dia kena kaji, kena masuk kuliah, kena dengar. Gitu. Dengar, ambil faham walaupun tak faham. Kena dengar. Itu. Dan diam, macam orang baca khutbah kena diam. Kalau asyik sembang payah. Sebab tu tuan-tuan teringat masa mengaji dulu, guru di depan ni, guru bila kita mengaji, satu pen, siapa pen yang jatuh pun kita boleh tahu pen ni pen siapa jatuh. Sengap habis semua. Kalau ramai-ramai tu satu orang kentut boleh tahu tu kentut siapa. Tapi dalam tu tak petikai. Lepas lagi turun baru bising. Nak cerita depan guru ni sebab nakkan biji yang keluar daripada guru tu semua dobit tulis habis. Baru ilmu tu insya-Allah berkat. Bukan nak katalah setengah tempat tu dia sembang pom-pam. Ada dalam kuliah 7 orang lelaki, 3 tidur. Tinggal berapa lagi? Tinggal 4 lagi. Yang 4 sembang. Tidur tak apalah, tidur ni benda tak boleh nak dikawal, tapi sembang ni boleh dikawal. Sembang sesekali tu no hal lah. Ini kawan nak dengar kuliah dia cuit, kawan dengar dia cuit, habis segala tajuk. Dia duk pening siapa nak jadi MB sekarang ni, Allah. Lepas ni sembang itu kan. Jadi dia nak kena duduk diam mengaji ni. Ingat mengaji dulu diam macam itu. InsyaAllah ilmu tu masuk ilmu nafi'ah, ilmu yang memberi berkat. Jadi itulah, nakkan ilmu yang, nakkan umur yang baik, kena buat benda baik, kena tuntut benda-benda perkara-perkara yang baik. InsyaAllah dia jadi baik. Okey. Hadis yang ke-111, yang ini panjang sikit. An Anas radhiyallahu anhu qala
Ghaba ammi Anas bin Nadr radhiyallahu anhu an qitali badri faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikin liyuriyanna Allahu ma asna'u. Ini daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik. Dia kata apa? Bapa saudaraku, ammi ini bapa saudara. Ummi mak, ammi bapa saudara. Bapa saudara dia nama dia Anas juga, Anas bin An-Nadra radhiyallahu anhu tidak menyertai peperangan Badar. Dia nak ceritakan bapa saudara dia ni terlepas perang Badar. Perang Badar ni kita faham, perang di antara perang yang pertama berlaku setelah sampai ke Madinah. Dia perang Badar ni Rasulullah tak wajibkan siapa nak pergi sukarela gitu, dan untuk nak pintas geng-geng Abu Sufyan je benarnya mulanya. Lepas tu berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, Anas bin Nadar ini dia terlepas tak pergi. Lalu dia kata apa? Lalu beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak dapat menyertai peperangan pertama yang engkau telah memerangi kaum musyrikin. Sesungguhnya jika Allah mentakdirkan aku menyertai dalam peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Dia kata macam tu. Dia rasa rugi. Duk dengar cerita pula ada yang mati syahid pula, Allah miss aku tak mati. Tu dia tuan-tuan, iman tara mana ni tuan-tuan. Dia kata aku terlepas, rasa macam rugi terlepas perang Badar ni. Andainya Allah bagi peluang lagi sekali, maka Allah boleh tengoklah aku macam mana aku nak pulun. Macam itulah nak bagi faham bahasa kitanya. Anas bin Nadar ni tuan-tuan, dia bukan orang lain, dia ada bau-bau bacang juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nama penuh dia Anas bin Nadar bin Dakam An-Najari Al-Khazraji Al-Ansari. Al-Ansari mesti orang Madinah, bukan orang Muhajirin, orang Madinah. Kalau dari Mekah orang panggil Muhajirin. Ada di situ disandarkan keturunan dia An-Najari. An-Najari ni kalau kita tengok dulu, atuk Rasulullah yang bernama Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ni isteri dia orang Madinah, nama dia Salma. Salma ni pun keturunan An-Najari, maknanya dua-dua daripada Bani Najjar. Dapat anak nama Abdul Muttalib. Maknanya Anas ni dia ada bau-bau bacang lah, jauh-jauh dengan Rasulullah. Itu Arab ni tuan-tuan, Arab ni dia tak macam kita. Kalau kita jumpa sama, kalau Arab ni kalau jumpa sama dia tak tanya han mai pada mana, negeri mana, tak. Dia tanya keturunan mana, kabilah mana. Contoh kita lah, kita kalau kebiasaan kita tanyalah, kalau satu orang itu kita tak kenal, makan-makan di depan tu, cik orang mana, kita tanya. Dia orang Melaka, dia kata Melaka kan, Melaka. Orang Melaka. Lepas tu duduk mana? Alur Gajah, dia kata. Oh, kita kata dekat dengan saya. Habis cik di mana? Saya Batu Gajah. Lebih kurang berjanji ada gajah gitu. Maknanya kita tanya dulu orang mana. Kita tak tanya ni keturunan apa ni, tak tanya. Kita tanya orang mana. Ataupun dari Indonesia lah, saudara kita daripada Indonesia datang-datang, saya mampak dari mana? Dia kata saya dari Indonesia. Tahulah Indonesia tapi duduk kat mana? Bali, dia kata Bali. Dekat sama saya. Encik mana? Saya kampung Bali. Lebih kurang gitu. Kita akan tanya dari mana, kampung mana, negeri mana. Tapi kalau kita pergi Melayu sama Melayu juga, tapi dia suku lain, kita kata etnik lain. Kalau kita pergi tempat Banjar, Bagang Serai, cik mana? Dia akan tanya, dia nak sembang dengan kita tu, dia akan tanya, ni Quran kan ni? Kita kata bukan, dia tak cakap Banjar lah.
Kalau kita kata ya Quran ya Basurah Banjar kada maharati langsung. Nganga balik begitu dia akan macam tu. Dia kan kita akan tanya suku apa. Kalau orang asli pula dia tanya hak dua gok kebek, maknanya hang ni Melayu ke asli? Lagu tu kan. Kita akan tanya macam tu. Arab dia tak? Arab dia tanya suku mana? Kabilah mana? Kalau kata An-Najjar, Bani Najjar. Ini Bani Hashim, ini suku Quraisy. Cukup faham. Kalau sebut kata Quraisy, dia tahu dah Quraisy ni dari mana, banyakkan duduk di mana, macam tu. Maka inilah susu galurnya Anas An-Nadar. Bapa saudara Anas bin Malik. Tu dia. Jadi dia kata apa? Aku terlepas miss perang Badar ni. Perang Badar kita tahu tuan-tuan, perang Badar ni bila mana orang-orang kafir Quraisy ni dia rasa dia confirm boleh menang mula-mula, tapi kalau perang Badar ni sengit sampai banyak sampai ada orang Mekah ni terbunuh. Bapa dia orang, saudara dia orang terbunuh. Dia balik tu dia punya menangis, dia punya meraung. Teriak, sedih. Tapi ketua-ketua dia kata jangan duk teriak sangat, jangan duk menangis sangat, jangan tunjuk dekat orang Islam ni kita ni lemah, katanya. Kita hatak lain tak apa. Kita jumpa lagi. Sebab tu berlaku Uhud. Ini dalam perang Badar, Anas ni dia tak pergi. Kemudian dia kata apa? Falamma kana yaumu Uhudi inkashafal muslimuna faqala Allahumma a'taziru ilayka mimma sana'a haula'i wa abra'u ilayka mimma sana'a haula'i summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az faqala ya Sa'd bin Mu'az al-jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu riha min duni Uhudin. Faqala Sa'd falamma istata'tu ya Rasulullah ketika perang Uhud ramai di antara kaum muslimin berundur, maka Anas bin Nadar berdoa, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu akan perbuatan sahabatku yang berundur. Aku melepas diri ya Allah dari perbuatan kaum musyrikin. Kemudian beliau pun maju ke hadapan dan disambut oleh Sa'ad bin Mu'az. Lalu Anas bin Nadar berkata, wahai Sa'ad bin Mu'az, itu syurga. Demi Tuhan Kaabah sesungguhnya aku memperolehi bau syurga berhampiran bukit Uhud. Sa'ad bin Mu'az pun berkata, aku tidak sanggup melakukan apa yang Anas lakukan. Dia terlepas dulu, dia miss perang Badar tuan-tuan. Dia kata kalau ada perang lagi lepas pada ni, Allah boleh tengok apa yang aku nak buat. Maknanya dia betul-betul nekat nak pergi ni. Lepas tu berlaku perang Uhud. Perang Uhud ni, orang-orang Mekah ni yang mana orang-orang di mana terbunuh, dia simpan dendam sungguh-sungguh. Dia atur strategi bawa tentera yang banyak pergi untuk berperang. Berlaku di Uhud. Kali ni bawa perempuan sekali, bagi semangat, boleh ketuk drum apa-apa semua, bagi semangat, tolong bagi semangat, sedia ubat ke apa ke, masak makan ke ini, dan hampir dia bawa sekali dengan dendam-dendam tu. Jadi dia berlaku di Uhud. Uhud ni satu bukit besar je, satu gunung bukit yang besar. Jadi bila kita tengok struktur bukit Uhud, gunung Jabal Uhud ni pun dia berlembah-lembah, batu-batu gitu, memang susah nak atur strategi. Tapi Rasulullah atur memang cukup cantik punya. Atur betul-betul cantik. Sampailah okey. Ada satu bukit, Jabal Rumat dia panggil, tempat pemanah. Tempat itu bukan, itu tak dalam makam Jabal Uhud. Yang Uhud yang besar tu, itu bukit pemanah. Bukit itu bukan besar mana pun. Kalau kita pergi lebih kurang 40 orang, 50 orang aja selesa untuk nak atur tapak di situ. Memang Rasul letak 50 orang pakar pemanah, sniper pemanah duduk di situ. Jangan turun, apa-apa hal pun jangan turun. Bukit ni bukan tinggi. Kalau kita pergi pun sebelum sampai naik atas bukit tu, bawah orang jual seluar, jual sugi, jual serban. Kadang-kadang tak naik terus situ, ya duduknya sampai balik.
Sampai fan dia kata nak balik dah, nak balik tak ada nak naik. Hampir duk beli buat apa, balik lagi boleh beli. Pergi naik dulu, kurang-kurang rasa duduk di atas tu tengok lagu mana. Syok kan. Tak tinggi mana pun, tak tinggi. Tapi walaupun tak tinggi, kita tengok musuh mari belah mana pun dia strategi, boleh talar habis panah tu. Sebab tu Rasulullah kata jangan turun. Jangan turun. Jadi bila musuh ni dia nampak memang sedap lah daripada atas panah panah memang sedap lah. Memang kena sajalah. Tak bila tengok musuh pun tak boleh tahan, pusing lagi dari lereng-lereng bukit. Yang duduk kat atas tadi tengok, yang bawah tu harta duduk tu. Ghanimah ni, bakal turun. Dah pesan jangan turun. Waktu ni dia memang saat getir yang amat sangat dah. Sampai bila berterabur bunyi khabar pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dibunuh, mati dibunuh. Khabar propaganda ni. Yang puak munafikin balik awal lagi, munafikin pula. Puak orang panggil apa? Munafik daripada Abdullah bin Ubay, dia balik awal lagi dah. Mula-mula dia datang, tuan-tuan bayangkan bila dah sampai, dia kata kami ni main nak perang tujuan apa? Bila dapat tahu kapasiti musuh, dia bawa balik 300 orang dia. Bayangkan 300 ni bukan sikit. Dia nak bagi lemah tentera Islam ni. 300 bukan sikit. Balik. Ini perangai dia. Bila balik, bertahan yang mana ada sampai dengar khabar berita kata Rasulullah mati dibunuh. Maka sahabat pun longlai lemah. Kita nak perang apalagi Nabi dah dibunuh. Sampai Sayyidina Umar pun rasa kita pula ni Anas bin An-Nadar ni bagi semangat. Kalau kata betul Rasulullah mati dibunuh, kita nak tunggu apa lagi? Jomlah moh sekali. Dia sebaliknya. Pakai ikutlah. Akhirnya menang tuan-tuan. Akhirnya dia masuk. Dia kata dia masuk dah. Sa'ad bagi tahu, jumpa dengan Sa'ad. Sa'ad kata apa? Sa'ad kata dia nampak Anas ni masuk dalam ratusan musuh tu. Dia libas pedang dia apa semua. Sampai Sa'ad kata apa? Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Aku tak mampu nak buat macam tu. Macam Anas buat aku tak mampu. Tengok Rasul lain macam dia punya berani tu. Memang dia cari mati, dia nak cari syahid dulu, dia terlepas perang Badar. Tu. Kemudian qala Anas anak nakan dia bagi tahu nak saudara, fa wajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayfi aw ta'natan bi rumhi aw ramyatan bisahmi wa wajadnahu qad qutila wa massala bihil musyrikuina fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibinanihi. Dia kata maka Anas bin Malik seterusnya bercerita, dia sambung cerita lagi. Selesai, habis peperangan, habis. Perang Uhud ni memang sengit sungguh-sungguh. Bila habis dah semua perang, kami dapati badan Anas bin An-Nadar ini lebih 80 liang luka hasil dari tetakan pedang, tikaman tombak dan panah 80 tuan-tuan. 80 lubang luka. Luka tu bukan pendek-pendek. Dia bila dah habis perang, bila dah habis semua perang, biasanya Rasulullah akan suruh orang-orang tertentu, bawa orang-orang tertentu pergi cari balik semua jenazah-jenazah syahid ni, para syuhada ni. Bila jumpa nak cari mana jenazah Anas bin An-Nadar ni, tak jumpa. Last kali bawa dia punya saudara perempuan dia. Saudara perempuan dia sebut tak tahulah kakak ke adik kan. Saudara ni yang boleh cam, ini saudara aku ni, Anas bin Nadar, dengan ada tanda di jari. Cincin ke apa wallahu alam, dia yang boleh tahunya ada tanda di jari. Bila nak tengok rupa, tak nampak rupa. Dia kafir, dia macam tu perangai. Bila dia dapat tawan orang Islam, dia tak biarkan macam tu. Dia akan tetap dekat, walaupun mati dah. Mati dia tetap tikam lagi. Tapi kita Islam tak bagi. Dilarang. Bahkan sampai hidup, kalau jumpa hidup pun, Rasulullah hidup-hidup tu pun boleh bunuh. Dia kata lepaskanlah aku, orang yang baik wahai Rasulullah. Rasulullah lepas. Depa lari, tak hambat pi lah, baliklah hampa nak lari pun lari lah. Macam tu. Tapi dapat kat puak kafir sampai hari ni macam tu lah. Kalau tangkap bubuh lokap, dia kepik habis-habis. Sebab tu kita jangan. Bila kita dapat musuh,
Contohlah bila sebut syahid ni, dia bukan satu perkara yang mudah nak dapat. Ingat-ingat masuk perang mati syurga. Syahid pertama perlu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nak tikam tu tengok kerana apa? Dendam kan, nafsu ke apa? Ada lagu tu. Sebab tu Rasulullah, peluang ada, orang tu surrender, tak payah, pergilah. Tipu ke apa ke, pergilah. Dia takkan pergi jauh, dia akan patah baliknya. Dia kata kebaikan sungguh. Tak sama dengan orang kafir. Orang kafir dia bakar dalam sel, dalam penjara, ditikam. Yang ni dalam perang Uhud pun tentera Islam mati pun ditincang, ditikam. Dan kita bayangkan kalau kita tengok dalam hadis ni, dia kata Anas ni, dia kata wasamani nadarbatan, lebih 80 kena tikam dengan tombak, dengan lembing, dengan panah. Kalau goleknya manusia ni tuan-tuan, tikam 3-4 kali mati dah. Ni sampai 80 ni bayangkan. Muka tak cam dah. Yang cam saudara perempuan dia cam ni jari, dapat cam ni jari abang aku ni jari saudara aku ni. Itu tuan-tuan. Ini kelebihan Anas. Anas bin An-Nadar. Sehingga tidak siapapun mengenalinya melainkan saudara perempuannya melalui jari-jarinya. Anas bin Malik berkata lagi, dia kata apa lagi? Kami berpendapat atau menyangkakan bahawa ayat Al-Quran turun untuk menerangkan tentang diri Anas bin Nadar dan orang yang serupa dengannya daripada kaum mukminin. Bila ayat Quran turun, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi ila akhiriha baca sampai habis lah. Maksudnya di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Dia janji lepas daripada Badar tu dia tak dapat join sekali. Andai ada perang lagi lepas daripada ni, Allah pun akan lihat apa yang aku buat. Dia janji, dia tunai. Perang ni tuan-tuan satu sebenarnya satu ketakutan. Walaupun kita diceritakan banyak keberanian gitu gini, kadang-kadang kita jadi takut dalam perang ni. Jadi benda luar biasa. Ada yang lari daripada medan perang pun ada. Tapi yang ni dia akas sebaliknya. Orang ke belakang, dia ke depan. Seorang pun tak apa. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari al-Badri Rasulullah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in kasirin faqalu mura'in wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in faqalu innallaha lawiyun an sa'in haza fanazalat allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa jahdahum. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu katanya, ketika turun ayat sedekah, waktu ayat sedekah ni turun, ayat cerita kelebihan kemuliaan orang yang bersedekah, belanja dengan segala benda harta benda. Para sahabat, yakni para sahabat membawa dan memikul barang sedekah itu. Maka sahabat ni bawa barang yang orang sedekah. Seronok tuan-tuan, sahabat ni dia tak tunggu lama. Bila turun kelebihan tertentu, terus dia buat. Yang ni turun kelebihan orang bersedekah, maka sahabat pun bersedekah. Maka kenalah bawa barang-barang yang orang sedekah itu. Maka datanglah seorang lelaki bersedekah dengan banyaknya. Dalam duk bawa barang tu, mai satu orang lelaki dia sedekah dengan banyak. Dengan harta benda dia bagi banyak. Fatasaddaqa bi syai'in kasirin. Syai'in kasirin tak sebutlah duit ke apa, kan kita fahamlah sesuatu yang banyak dia bagi. Orang munafik berkata, maka bila dia tengok orang ni sedekah yang banyak, orang munafik kata apa? Faqalu mura'i. Dia kata, orang tu kata orang ni mau dipuji, orang ni riak. Konon yang sedekah banyak-banyak nak tunjuk lah tu, nak bagi kata dia apa murah, harta banyak. Ni orang munafik. Wa jaa rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha la ghaniyyun an sa'in hadza.
Datang satu orang lagi pula, dia ni sedekah segantang saja, segantang kurma ke gandum ke. Yang tadi bagi banyak puak ni kata riak, yang dia ni bagi segantang saja. Dia ni orang munafik kata apa? Dia berkata bahawa Allah tidak berhajat kepada sedekah yang segantang ini. Allah ciput bagi, dia kata Allah tak hajat pun, tak payah bagi pun tak apa. Pendek kata, kita buat apa pun tak kena buat ni. Buat baik pun tak kena, buat tak baik pun tak kena. Sebab tu kalau kita kena dengan tak kena, duk fikir manusia yang nak judge kita, nak bagi parkah, mampu sudah teruk, tak buat apa kita. Bila kenal Allah yang nak bagi, entah heranlah apa nak kata apa pun kata. Lebih lagi orang munafik ini, sifat, salah satu sifat orang munafik. Orang bagi banyak dia kata riak, orang bagi sikit dia kata Allah tak berhajat punya sikit pun. Ikut dia lah dia nak bagi, bukan harta kamu. Tengok tuan-tuan, orang lebuh dalam tambung sekupang, jangan kita kata alah sekupang bubuh, jangan. Sekupang buat apa dia kata. Mai seorang lagi buat RM50. Ui, dia ni nak tunjuk dia tu. Jangan. Dia sekupang pun tak boleh, 50 pun tak boleh. Lagi teruk. Jadi lantak orang lah. Jangan bubuh pen dalam tu sudah. Abu kayu jenuh jikir nak buka lagi payah. Maka turunlah ayat Al-Quran ini yang bermaksud orang-orang munafik yang mencela sebahagian dari orang-orang yang beriman mengenai sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek. Allah akan membalas ejekan-ejekan mereka. Bagi mereka disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ada azab rupanya. Orang yang suka memperlekehkan pemberian orang ni, dia ada azab. Ni sifat orang munafik, perangai orang munafik. Dia tak boleh tengok orang buat apa. Orang sedekah banyak dia kata riak, orang sedekah sikit dia kata kedekut. Maknanya bukan harta tu harta dia. Apa kalau kita tengok lagi teruk tuan-tuan, dia tolong susah hati untuk harta orang. Bila orang bagi banyak, dia kata dia ni tak sayang harta ke, duk sedekah banyak sangat ni. Dia susah hati untuk harta orang, bukan harta dia. Yang dia tak keluar pun. Dia susah hati. Dan bila dia tengok orang bagi sikit, dia susah hati untuk orang itu. Ini cukup masalah. Dia cukup kira pasal orang. Orang tu begini, orang tu begitu. Jangan. Kita tengok diri kita sudahlah. Kalau kita kurang sedekah, kita lipat gandakan sedekah. Kalau kita sedekah sikit, cuba bagi banyak sikit. Kalau dah lama tak sedekah, aku ni dah lama tak sedekah sikit. Iri kita sendiri, kita tengok. Jangan kita tengok orang lain. Kita duk bilang berapa dia ni bagi, berapa dia ni bagi. Pasal apa? Tak payah bilang, malaikat dah turun catat dah apa yang dia bagi. Kita tak payah buat kerja malaikat, kita buat kerja kita. Gitu. Wa nuhamilu, maknanya ni mula-mula turun ayat kelebihan orang yang bersedekah. Kalau kita kata tuan-tuan, teruknya orang duk kata kat kita ni, zaman Rasulullah lagi pun orang dah kata dah. Di Mekah dia tak bunyi sangat. Di Mekah ni puak munafik tak ada. Ya, Mekah ni yang ada musyrikin Mekah. Satu jenis aja musyrikin. Dia di Mekah dia ada golongan musyrikin. Musyrikin pula ada yang menentang, yang tak menentang pun ada. Kami tak mau beriman saja, nak ajak menentang kami tak mau. Yang satu puak lagi tak mau beriman dan menentang. Yang ni yang banyak. Dua tu aja boleh cam. Tapi bila sampai ke Madinah ni, dia lain macam. Memanglah tempat tu orang kata apa? Okeylah daripada Mekah dulu. Dia mai masalah lain pula ni, tambah satu puak lagi ni, dua puak lagi, iaitu munafik dan Yahudi. Yang ni tak selesai sampai hari ni, puak Yahudi ni. Yahudi dia suka macam tu lah, buat perjanjian batal sampai hari ni. Ni satu lagi munafik. Tuan-tuan bayangkan susah payah daripada Madinah sampai Uhud boleh patah balik. Perang Hunain pun macam tu. Perang Khandaq pun macam tu. Perang Khaybar pun macam tu. Semua dalam perang. Tapi Rasulullah tak hukum daripada tahun kedua, ketiga hijrah sampai Rasulullah wafat pun bagi nama kemah-kemah dekat apa tu, Huzaifah bin Yaman. Bagus. Huzaifah bin Yaman pegang kemah nama ni. Tengok monitor daripada puak-puak ni sampai gitu.
Nak kata pancung ke apa tak, bagi peluang puak-puak ni bertaubat dulu. Tengok takat mana. Sebab tu kita tak boleh nak tuduh orang munafik. Oi, lantang munafik kamu ni, bahaya, jangan. Tanda munafik itu lain cerita. Tanda munafik, ayatul munafiki, tanda orang munafik cakap bohong, janji dusta, yang tu tanda. Tapi betul-betul nak tunjuk munafik, oi berat tuduhan tu. Eloknya tanda ni kita tengok diri kita sendiri, aku ni ada dah tanda ni. Kalau bercakap kira nak mohong aja. Kalau berjanji asyik nak khianat saja. Kan? Beri amanah khianat, janji nak dusta. Kalau ada taubat supaya tak terlekat sifat munafik ni. Jangan tengok orang, tengok kita sendiri. InsyaAllah bila kita duk hapus yang munafik tu, jadilah elok. Terlepaslah daripada sifat munafik yang amat sahabat ni cukup takut. Nama tak dibocor, tak diberitahu. Jadi sahabat ni duk risau ni, takut aku pun ada nama sekali ni. Yang munafik dia tak risau dah, dia memang munafik. Sahabat yang tak munafik ni duk tengok, dia pun tengok Huzaifah ni ya. Kalau Huzaifah ni ikut pergi di semayang, orang ni okey, tak munafik ni. Kalau Huzaifah duk ngelak ke lain, risau kat kami pun. Nak tanya tak boleh, Rasulullah suruh pegang kemas, jangan beritahu. Dia pegang sampai dia meninggal dunia. Huzaifah bin Yaman ni, hebat tak hebat orang dia. Orang muda tuan-tuan. Jadi wallahu a'lam, insya-Allah moga Allah Taala lindungi kita daripada sifat-sifat munafik ni. Jangan bagi ada dekat kepada kita. Andai ada, cepat-cepat kita mohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan bawa sampai mati. Moga kita mati ni mati dalam keadaan husnul khatimah, baik daripada sifat-sifat tercela, terutama sifat-sifat munafik itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Wa shalli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.